Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini awak semua bersama lagi dengan Cikgu Fikri. Macam biasa kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 3 iaitu unit 9 Toleransi Kekukuhan Perpaduan. Tajuk kita pada hari ini adalah teka nama guru. Baiklah. Okey, jadi pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat mengenal pasti penggunaan kata bantu yang sesuai dan yang kedua, murid dapat melengkapkan ayat dengan kata bantu yang sesuai. Okey, kalau awak boleh nampak di sini ada satu petikan, betul? Jadi, mari kita baca sama-sama. Tajuk teka nama guru. Murid-murid tahun 3 angsana mendapat guru baharu. Mereka menjalankan aktiviti meneka nama guru. Fatin, Darshini, Wee Liang, Jiwa dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Okey. Kita tengok gambar yang pertama. Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Okey, maksudnya ayat di dalam gambar, ayat di bawah gambar ni menerangkan gambar yang terdapat. Ayat ni menerangkan gambar yang ada. Okey, jadi ni gambar cikgu. Okey, kita tengok ayat dia bagi. Setiap kumpulan boleh meneka 2 kali sahaja. Okey. Gambar seterusnya. Tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Setu. Gambar yang keempat patut. Dia bagi perkataan patut dan gambar macam ni, gambar ni. Jadi mungkin dia minta kita untuk selesaikan ayat menggunakan perkataan yang diberikan. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. Okey, dan yang seterusnya pun dia minta kita yang buat ayat. Jadi kalau awak nampak yang di highlight kan, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah ni. Jadi apa yang di highlight ni adalah kata bantu. Macam ni, patut ni. Patut ni pun kata bantu. Jadi dia minta kita bina ayat menggunakan kata bantu. Tapi sebelum kita jawab ni, kita mesti tahu apa itu kata bantu. Apa jenis-jenis kata bantu yang ada. Okey, jadi jom ikut cikgu. Kita pergi ke slide seterusnya. Okey, hari ni kita akan belajar kata bantu. Apa itu kata bantu? Kata bantu adalah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada frasa predikat. Kata bantu dibahagikan kepada 2 iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu nampak ada 2. Dia buat pecahan 2. Kata bantu aspek, kata bantu ragam. Kata bantu aspek ni adalah kata bantu yang menimbulkan suasana perbezaan masa. Bila kita sebut masa, mesti ada sebelum, semasa dan selepas. Okey, jadi kita tengok balik definisi kata bantu aspek. Menimbulkan suasana perbezaan masa iaitu sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan. Okey, cikgu tutup kamera sebab nanti tak nampak ayat ni. Okey. Kata bantu ragam pula berperanan untuk menyatakan atau menerangkan suasana perasaan atau suasana perasaan yang berhubung dengan perbuatan yang dilakukan. Dia menerangkan ragam atau perasaan. Okey, tak apalah. Mungkin akan lebih jelas bila cikgu tunjuk contoh. Okey, kat sini awak boleh nampak kita akan masuk kata bantu aspek dulu. Contoh kata bantu aspek ada telah, sudah, akan, sedang, masih, belum, pernah. Kan cikgu cakap pasal masa kan? Jadi kita buka gambar. Okey, jadi kata bantu aspek ni ada 3 iaitu masa lampau untuk masa kini dan masa hadapan. Okey. Contoh kata bantu bagi masa lampau adalah telah, sudah, pernah, selalu. Masa kini pula sedang, tengah, masih, masa hadapan, akan, belum. Okey, contohlah cikgu ambil yang dia minta kita buat bina ayat menggunakan kata bantu aspek. Okey, jadi kita pilihlah mana yang kita nak. Jadi contoh cikgu pilih telah.
cikgu ambil masa lampau. Jadi contoh ayat dia, Cikgu Fikri telah menyiapkan tugasan bahasa Melayu. Itu contoh dia. Okey, seterusnya kata bantu aspek juga. Tadi kan kita dah faham apa kata bantu aspek, ada 3. Untuk masa kini, masa lampau dengan masa hadapan. Betul. Jadi mari kita tengok contoh ayat. Yang pertama kita tengok masa lampau. Okey. Kita tengok telah. Pekerja industri itu telah pulang ke rumah. Yang kedua pula sudah. Murid-murid itu sudah bersarapan. Kami pernah melawat ke Sabah. Yang keempat, Aminah selalu teringat akan gurunya yang sudah bersara itu. Okey. Ni kata bantu aspek bagi contoh masa kini pula, iaitu yang sedang berlaku. Kita ada sedang, tengah dan masih. Untuk contoh sedang, Ahmeng sedang membaca komik. Untuk yang kedua pula, Raju tengah menyiapkan kerja kursusnya. Manakala yang ketiga, Puan Siti masih memasak di dapur. Okey, kata bantu aspek. Contoh ayat untuk yang ketiga iaitu masa hadapan. Yang terakhir, masa hadapan. Contoh dia, Jihad akan ke Kuala Lumpur esok. Nampak akan. Akan tu belum lagi kan? Masa hadapan. Akan ke Kuala Lumpur. Akan menyiapkan tugasan bahasa Melayu cikgu pada hari ini. So yang kedua, baju itu belum berbasuh lagi. Okey, tadi kita dah terangkan mengenai kata bantu aspek. Ada 3. Lepas tu kita pergi ke kata bantu ragam pula. Ragam ni macam kita dengar pun tahu dah. Ragam ni kita punya ragam. Okey, antara contoh kata ragam yang ada, mungkin, boleh, patut, dapat, mesti, mahu, hendak dan enggan. Dia mesti melakukan sesuatu, kita akan gunakan harus. Hendak melakukan sesuatu, kita kena gunakan hendak, mahu. Kalau kita berkeupayaan melakukan sesuatu, kita mesti tulis dapat atau patut. Untuk pengizinan melakukan sesuatu, boleh. Boleh tak kalau awak tidak mahu melakukan sesuatu, enggan. Saya enggan menyiapkan tugasan cikgu pada hari ini. Mahu atau tidak mahu melakukan. Mahu atau tidak mahu melakukan, mungkin. Saya mungkin akan lakukan. Maksudnya, ada kadang-kadang kemungkinan kita buat, kemungkinan kita tak buat. Okey, jadi apa yang cikgu bacakan ni adalah antara ragam-ragam kita. Bila kita ada ragam nak melakukan sesuatu, kita gunakan perkataan harus. Kalau kita ada ragam untuk melakukan satu perkara, saya hendak makan nasi. Kalau kita ada ragam untuk melakukan sesuatu perbuatan dan kita berkeupayaan, kita dapat. Saya pasti dapat nombor 1 dalam kuis yang akan cikgu berikan. Itu contohlah. Okey. Kata bantu ragam. Kita tengok contoh pula. Contoh bagi ayat harus. Semua murid harus datang ke sekolah tepat pada waktunya agar tidak dikenakan tindakan disiplin. Okey, untuk hendak atau mahu, ibu hendak ke Aeon. Yang kedua, banyak orang kini mahu menjadi terkenal. Okey, kita pergi ke seterusnya, iaitu berkaitan untuk melakukan sesuatu. Mesti dapat. Cikgu cakap tadi, saya pasti dapat nombor 1 dalam kuis yang diadakan oleh Cikgu Fikri. Ali dapat melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia. Seterusnya, kata bantu ragam untuk pengizinan melakukan sesuatu, kita gunakan perkataan boleh. Contoh dia adalah murid-murid boleh ke tandas sekiranya mendapat pas keluar daripada cikgu. Okay, seterusnya, kata bantu ragam. Untuk tidak mahu melakukan sesuatu perbuatan, kita menggunakan perkataan enggan. Contoh ayat, mereka enggan memakai baju kemeja putih kerana cepat kotor. Kata bantu ragam yang seterusnya adalah untuk menyatakan ataupun mahu atau tidak mahu melakukan. Antara nak atau tak nak. Kita gunakan perkataan mungkin. Okey, contoh ayat, Zahira mungkin tidak ke sekolah hari ini kerana kurang sihat. Dia mungkin datang, mungkin tak. Okey, jadi kita dah selesai. Tadi belajar penggunaan kata ragam, betul? Jadi marilah kita sama-sama selesaikan ayat yang kita lihat tadi dalam petikan yang tidak berjawab. Yang kosong. Tapi cikgu dah bagi jawapan cikgu.
Okey, mari kita baca jawapan cikgu. Patut. Berdasarkan gambar yang kita tengok ni, nampak tak ada pangkah huruf A ni? Maksudnya cikgu tu cakap salah. Nama cikgu lepas huruf N bukan A. Jadi antara ayat yang sesuai, patut, untuk perkataan patut, kita akan buat murid patut letakkan huruf T selepas huruf N. Sebab nama cikgu kan Intan. Mungkin awak semua boleh buat contoh ayat awak sendiri. Contohnya menggunakan patut kan. Murid tidak patut meletakkan huruf A selepas huruf N. Boleh juga asalkan ada perkataan patut. Hari ini kita akan buat ayat menggunakan perkataan kata bantu sahaja. Yang bawah ni telah. Contohlah, jangan ikut ayat cikgu. Telah. Murid-murid telah berjaya meneka dengan betul nama guru. Nampak tak? Sebab dapat berjaya betul. Okey, itu contoh. Okey, antara jawapan yang cikgu buat, Fatin telah berjaya meneka nama cikgu dengan betul. Okey. Seterusnya. Okey. Aktiviti 5. Aktiviti 5 ni berdasarkan gambar ni, dia ada bagi kata bantu. Jadi cikgu nak awak bina ayat berdasarkan gambar dengan kata bantu yang dia bagi. Nampak? Pertama dia bagi kita kata bantu sedang. Sedang. Menggunakan perkataan sedang, kita kena bina ayat. Dia bagi perkataan sedang dengan bermain. Ni gambar ni tengah buat apa ni? Main congkak. Berapa orang yang tengah main congkak? 2 orang. Jadi mungkin awak boleh buat contoh. Ali dan Alisha sedang bermain congkak. Ni. Kata bantu seterusnya, hendak. Hendak. Kat sini awak boleh nampak 2 karakter lagi kan? Mungkinlah awak letak sini Mimi. Mimi dengan Abu. Okey. Mimi dan Abu hendak belajar bermain congkak. Awak syarat dia awak kena gunakan dua perkataan yang diberikan ni. Dan pastikan kenalah betul lah dengan gambar yang ada dalam ni yang ditunjukkan. Okey, lepas tu kita baca perangkat. Amna dan Imran mengajar Li Qiang dan Himalini bermain congkak. Dia dah bagi nama dah. Amna ni perempuan ni, Imran ni lelaki ni. Mengajar Li Qiang. Li Qiang ni lelaki ni lah. Dan mengajar Li Qiang dan Himalini. Himalini perempuan Chinese ni. Bermain congkak bersama-samanya tanpa mengira bangsa. Li Qiang dan Himi telah mempelajarinya. Okey, jadi kita bina ayat berdasarkan gambar seterusnya. Tengok ni, mahu dan mencuba. Siapa yang mahu cuba ni? Mestilah Li Qiang dengan Himalini. Awak boleh dah buat ayat. Hiliang dan Himalini ingin mencuba bermain congkak. Mesti awak nampak dia berdua ni dah main. Nampak dah pandai. Jadi di sini dia bagi telah dan mahir. Awak buatlah ayat. Li Qiang dan Himalini telah mahir bermain congkak. Itulah contoh dia. Jadi macam tu sahaja penggunaan kata bantu yang kita akan belajar hari ni. Mudah kan? Jadi ni contoh. Okey, ni contoh ayat tadi. Amna dan Imran sedang bermain congkak. Li Qiang dan Himalini hendak belajar bermain congkak. Li Qiang dan Himalini mahu mencuba bermain congkak. Li Qiang dan Himalini telah mahir bermain congkak setelah mempelajarinya dengan Amna dan Imran. Okey. Jadi setelah selesai tengok video yang cikgu ajar hari ni, rasa-rasa awak apa yang kita pelajar hari ni? Okey, jadi awak semua belajar menggunakan kata bantu. Kata bantu ni adalah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu atau ragam pada fasa predikat. Okey. Jadi, sebelum cikgu akhiri kelas hari ni, cikgu minta awak untuk selesaikan tugasan bahasa Melayu. Tugasan yang sama yang kita bincang tadi. Bagi siapa yang boleh buat sendiri, cikgu alu-alukan awak buat jawapan awak sendiri. Mana yang rasa susah, awak boleh rujuk jawapan yang cikgu berikan. Awak boleh buat muka surat, buku aktiviti muka surat 74 dan 75. Setelah selesai, awak tangkap gambar untuk cikgu semak dan awak hantar dalam WhatsApp cikgu. Itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Sekian, cikgu ucapkan terima kasih.